Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Izzati binti Muhammad Azham dari kelas DPHU 5D. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk Al-Istishab. Dalam mengeluarkan sesuatu hukum, terdapat pelbagai sumber yang boleh menjadi sandaran kepada mujtahid. Sumber-sumber ini boleh dibahagi kepada dua jenis sumber, iaitu sumber yang disepakati dan sumber yang tidak disepakati. Pengertian al-istishab dari segi bahasa ialah bersahabat, bersama, tuntutan persahabatan dan juga sentiasa seiring. Dari segi istilah pula ialah dalil yang menilai tetapnya sesuatu perkara selagi tidak ada sesuatu mengubahnya. Erti kata lain, ketetapan pada masa lalu berdasarkan hukum asal terus menerus berlaku untuk masa kini dan juga yang akan datang. Pengertian al-istishab yang lain ialah sesuatu keputusan yang dibuat oleh ulama mujtahid dalam sesuatu perkara yang telah dikaji daripada Al-Quran dan As-Sunnah setelah mereka tidak menemui sesuatu dalil pun yang boleh mengubah hukumnya. Dalam keadaan tersebut, ulama mengekalkan sesuatu hukum itu dengan berasaskan hukum yang telah sedia ada kerana tiada sebarang dalil pun yang dapat mengubah hukum tersebut. So, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamizah binti Atan daripada kelas DPHU 5D DHU 2020244654. Seterusnya, mari kita kenali pembahagian al-istihab yang mempunyai 5 bahagian. Okey, yang pertama ialah hukum asal berterusan harus selagi tiada dalil menyalahinya. Apakah maksudnya? Jadi di sini perkara ini menjelaskan tentang sesuatu yang asalnya harus dan tiada dalil yang menyalahinya jika perkara itu memberi manfaat dan perkara itu akan menjadi haram apabila memberi kemudaratan pada kehidupan ataupun diri sendiri. Seperti firman Allah SAW dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-29. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Ayat tersebut menjelaskan apa yang ada di bumi sekarang ini adalah harus untuk kita semua. Sekiranya ia diharamkan, sudah pasti Allah tidak menjadikannya untuk manusia. Seterusnya, dalil yang menunjukkan bahawa asal pada perkara yang memudaratkan dan tidak dijelaskan oleh syarak. Hukum yang tertentu mengenai adalah haram seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri daripada Rasulullah SAW dan dikeluarkan oleh Al-Darqutni, Al-Baihaqi dan Hakim bahawa Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirara. Maksudnya tidak memudarat dan tidak mudarat dan tidak memudaratkan. Melalui hadis ini dapat difahami bahawa hadis ini merupakan larangan kepada setiap perkara yang membawa kemudaratan sama ada jiwa maupun orang lain. Kerana setiap yang membawa kemudaratan maka hukumnya adalah haram. Okey, manakala yang kedua pula ialah asal bebas, tanggungjawab berterusan hingga ada dalil ditaklifkan. Okey, al-istihab bagian ini dia membawa maksud berterusan ataupun berkekalan. Ini didefinisikan sebagai pada asalnya kan sesuatu itu terlepas daripada bebanan dan kewajipan syarak sehinggalah terdapat dalil atau bukti yang menunjukkan untuk memikul tanggungjawab tersebut. Okey, seperti contoh misalnya lelaki dengan wanita ni dia tidak ditaklifkan untuk memikul tanggungjawab sebagai semua isteri selagi mereka belum diakadkan dengan perkahwinan yang sah. Jika mereka dah diakadkan dan disahkan, maka tanggungjawab tersebut wujud. Okey, bahagian yang ketiga pula ialah berterusan mensabit hukum syarak hingga sabit sebaliknya. Ini memberi maksud hukum itu tetap dengan sifat asalnya, iaitu asal ketetapan syarak pada suatu hukum sama ada ia harus ataupun haram sehingga ada dalil yang menunjukkan hukumnya yang sebaliknya. Seperti contoh
asal semua makanan kat bumi ini adalah halal. Tapi apabila datangnya ayat Al-Quran yang menegahnya dan mengecualikannya, maka terdapatlah adalah makanan yang halal dan juga ada yang haram untuk dimakan. Seperti contoh, kita boleh makan arak, kita boleh minum arak, kita tak boleh makan khinzir. Okey. Yang keempat pula adalah ketetapan hukum menurut syarak dan akal terhadap sabit dalam berkekalan. Erti kata lain, al-istihab dalam pembahagian ini adalah berkaitan dengan syarak dengan akal. Syarat dan akal. Seperti contoh hukum halalnya perhubungan lelaki dan perempuan ni adalah disebabkan perkahwinan kan. Sehingga ada dalil yang menunjukkan haramnya perhubungan mereka seperti melalui penceraian ataupun fasakh. Kan kalau dah perceraikan dengan fasakh kan mereka tak boleh sama-sama. Jadi benda tu akan menjadi haram, hubungan mereka akan menjadi haram disebabkan perceraian dengan fasakh tu. Okey. Yang terakhir ialah berterusan hukum ijma' tempat ada perselisihan. Okey, perkara ini dia maksud hukum yang disabitkan menurut ijma' pada tempat yang diperselisihkan di kalangan ulama. Tak faham kan macam mana tu, apa maksud dia? Okey, sini Miza terangkan. Dia begini sebenarnya, para ulama ni dia telah berijma' bahawa sah solat seseorang yang bertayamum apabila ia melihat air selepas memulakan solat ataupun selesai sembahyang. Namun wujudlah perselisihan di kalangan ulama tentang adakah sah atau tidak sah solat seorang itu apabila dia tengok air ada ketika dalam solatnya. Okey, di sini terdapat beberapa pendapat, berselisih pendapat antara ulama lah. Okey, mengikut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik, keadaan tersebut tidak membatalkan solat seseorang kerana ijma' menetapkan sah sembahyang sah solat seorang sebelum menemui. Jadi story itu, hukum sah itu akan berterusan berdasarkan ijma' sehingga ada dalil yang menunjukkan sembahyang solat itu menjadi batal apabila melihat air ketika sembahyang. Okey, manakala menurut Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad lain pula, mereka mengatakan solat seseorang itu menjadi batal dalam keadaan tersebut. Hal ini kerana mereka mengatakan bahawa ijma' mengenai sah solat sebelum melihat atau dia tengok dia jumpa air hanya terpakai dalam keadaan ketiadaan air, bukannya dalam keadaan ada air. Jadi di sini kelima-lima bahagian ini menurut pendapat Imam Syafi'i, Daud Az-Zahari, Abu Thur Al-Amili serta Ibnu Hajar Al-Maliki, ia harus dijadikan hujah dan harus beramal dengannya. Dan manakala pendapat Hanafi pula, Hambali dan jumhur ulama Maliki, dia tidak harus dijadikan kelima-lima bahagian ini tidak harus dijadikan hujah. Baiklah, itu sahaja daripada saya tentang pembahagian al-istihab, kelima-lima pembahagian al-istihab. Sekian, terima kasih. Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Adriana binti Iraman di HSU 2020255042 daripada DPHU 5A. Jadi pada hari ini saya akan teruskan pembentaran kami dengan hujah-hujah mazhab mengenai al-istishab. Seperti yang kita ketahui, terdapat pelbagai mazhab yang diguna pakai oleh umat Islam di seluruh dunia, seperti mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali dan lain-lain lagi. Okey, jadi untuk hujah-hujah mazhab ni saya akan terangkan 3 hujah mazhab. Hujah mazhab yang pertama ialah ulama dari kalangan Al-Syafi'i, Hambali dan Zahiri yang berpendapat bahawa al-istishab adalah hujah secara mutlak bagi menetapkan hukum yang telah ada sehingga ada dalil yang mengubahnya. Oleh itu, al-istishab menjadi hujah bagi mendapat hak-hak baru, iaitu ia menjadi hujah bagi mengekalkan hak-hak yang telah sedia ada. Okey, contohnya orang yang hilang dan tidak diketahui sama ada dia ni hidup ataupun mati. Jadi ia dihukum masih hidup berdasarkan al-istishab sehingga ada bukti yang menunjukkan kematiannya. Selagi tiada bukti berkenaan kematiannya, maka ia dihukum masih hidup dan hak-haknya sama dengan orang yang hidup. Seperti dia berhak mendapat harta pusaka dari harta peninggalan pewarisnya yang telah mati, dia juga berhak ke atas wasiat dan harta yang diwakafkan kepadanya. Selain itu, harta yang berada dalam miliknya masih dikekalkan dan tidak boleh diambil oleh pewarisnya sebagai pusaka. Bukan itu je, sekiranya dia sudah berkahwin, maka isterinya tidak harus berkahwin dengan lelaki lain selagi tiada dalil kematiannya ataupun dia dihukum oleh kadi sebagai orang yang telah mati. Hak-haknya seperti itu dikekalkan berdasarkan al-istishab. Jadi hukum ni kekal sehingga ada dalil yang menjadikan hukum itu berubah kepada yang sebaliknya.
Okey, seterusnya ialah hujah mazhab kedua. Kebanyakan ulama mutakhir daripada mazhab Hanafi menetapkan bahawa al-istishab ni menjadi hujah penolakan, bukan bersifat bagi penetapan suatu hukum baru. Dalam erti kata lain, al-istishab adalah menjadi hujah untuk mempertahankan hak-hak yang baru, yakni menolak akibat hukum-hukum yang timbul dari ketetapan yang berlawanan dengan ketetapan yang telah ada. Okay, sama juga dengan contoh sebelum ni, mengenai orang yang hilang dihukum masih hidup berdasarkan al-istishab. Namun, ia terdapat sedikit perbezaan di mana individu tidak berhak mendapat hak-hak yang baru selama waktu kehilangannya, dan dia juga tidak berhak mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal dunia, kerana hidupnya orang yang hilang itu ditetapkan berdasarkan anggapan hukum, bukan hidup yang hakiki. Jadi bagi mereka, orang yang hilang adalah hidup pada hak dirinya dan mati pada hak orang lain. Kerana al-istishab di sisi mereka tidak layak menjadi hujah bagi penetapan hak-hak baru. Okey, mereka berhujah bahawa dalil yang menunjukkan wujud hukum pada masa lepas tidaklah menunjukkan hukum itu berkekalan dengan dalil tersebut. Ini kerana al-istishab menjadi hujah bagi penolakan sahaja. Okey, dan terakhir ialah hujah mazhab ketiga. Hujah mazhab ketiga pula terdiri daripada jumhur ulama Hanafi dan sebahagian daripada ulama Al-Kalam. Menurut kebanyakan ulama mutakallimin, mereka menafikan al-istishab sebagai hujah secara mutlak. Hal ini kerana mereka berpendapat bahawa wujud sesuatu hukum tertentu pada masa yang lepas dan tidak semestinya kewujudan hukum itu berkekalan pada masa yang akan datang. Jadi menetapkannya dengan berkekalan adalah suatu hukuman yang tidak berasas tanpa dalil. Secara lebih jelas lagi, mereka berhujah bahawa bersuci, halal dan haram adalah hukum syarak. Oleh itu, ia tidak disabit kecuali melalui dalil yang ditegakkan daripada syarak. Dalil-dalil syarak yang disepakati oleh ulama hanya terbatas kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Manakala al-istishab ni tidak termasuk dalam kategori tersebut. Oleh itu, tidak harus berhujah dengannya mengenai hukum syarak. Okey, konklusinya, daripada ketiga-tiga alasan mazhab tersebut, dapat difahami bahawa al-istishab menjadi hukum yang sedia ada, yang tetap dan terus digunakan sampai sekarang sehingga ada dalil atau bukti yang nyata untuk mengubah hukum yang dipakai itu. Dalam masalah hukum yang telah sabit secara pasif melalui dalil-dalil nas qat'i, ia tidak termasuk dalam takrif al-istishab kerana hukum itu tidak akan berubah selama-lamanya. Jadi itu sahaja daripada saya. Kita akan teruskan pembentangan kami dengan pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nuzaidah Aisyah binti Syamsul Faizal daripada kelas di PHU 5F. Kad matrik saya di HU 20025359. Okey, baiklah. Saya akan menerangkan kesimpulan mengenai keseluruhan poster dan juga apa yang rakan-rakan saya dah bagi tahu tadi. Saya harap semua dah jelas. Okey. Secara tuntasnya, al-istishab tetap menjadi sandaran kepada kebanyakan mujtahid dan digunakan sebagai sumber hukum apabila tidak ditemui dalil lain. Walau bagaimanapun, ia bukanlah merupakan satu dalil berasingan yang berdiri sendiri bagi menetapkan hukum baru. Bahkan ia memperlihatkan berterusan hukum yang lepas apabila mujtahid merasakan sangkaan itu tidak ada dalil yang mengubah hukum. Oleh itu, apabila ia bertentangan dengan dalil lain, maka dalil yang lain itu didahulukan. Saya harap rakan-rakan dapat memahami apa yang saya ceritakan ini, dan jika rakan-rakan semua ingin meyakinkan sesuatu perkara tu, perlulah kita confirmkan ataupun yakinkan dengan sumber mana kita peroleh dan juga apa dia punya daripada awal sampai akhir, adakah ia benar dan juga adakah ia tidak benar. Jadi kita janganlah mengambil benda tu terlalu mudah dan juga kita menganggap benda ni simple. Jika kita salah sebarang hukum, kita takut nanti kita sampaikan apa yang
kita dapat sumber yang salah ni, kita bagi tahu dekat orang lain pun perkara yang salah. Oleh itu, jika kita tak nak benda tu jadi, kita kena pastikan benda tu betul-betul perkara yang perlu dikongsi dengan perkara yang benar lah. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang